Tak lengkap laporan bola sepak kalau tak ada Fina Nasrum. Betul Fina? Betul lah tu. Sebab tu saya kat sini. Semalam dia dengan Fajrul, hari ini dia single. Okey, baik Fina. Saya ada 6 soalan. Nak yang mana satu? Kita pendekkan pada 4 boleh, Akbar? Baik, Fina, ni topik panas. Apa sebenarnya masalah Melaka United ni, Fina? Yang jadi persoalannya, Melaka main sampai semi-final Piala Malaysia. Dan sebelum semi-final tu pun dah ada masalah dah. Sekarang jadi lagi. Jadi, apa helah sebenarnya ni, Fina? Mungkin boleh share sikit. Okey, 10 aksi di Piala Malaysia, mereka beraksi tanpa kalah dengan masalah gaji yang membelenggu pasukan. Jadi ini adalah satu ketidakwajaran lah yang tidak sepatutnya berlaku untuk pasukan dan juga pemain, di mana mereka telah pun memberikan sepenuh tenaga dan usaha mereka untuk menempatkan Melaka United pada satu tahap yang terbaik pada musim 2021. Dan sebenarnya apa yang menjadi tanda tanya, kenapa pihak pengurusan seolah-olah tidak cuba untuk mengambil pendekatan ataupun berkomunikasi dengan pemain-pemain, sekurang-kurangnya mengadakan perbincangan apakah yang mahu ataupun perancangan yang mahu dilakukan oleh pihak pengurusan. Kita tahu dalam pasukan di saingan Liga Malaysia terdapat 3 pasukan yang berhadapan dengan masalah kewangan seperti Perak FC, Sarawak United dan juga Melaka United. Namun 2 pasukan Sarawak United dan juga Perak FC telah pun memulakan perundingan dan telah pun membuat pembayaran untuk fasa pertama. Jadi saya melihat apa sebenarnya yang sedang ditunggu oleh Melaka United. Tinggal lagi 19 hari, Akbar, untuk mereka menyelesaikan masalah ini, sama ada mereka mahu membuat pembayaran penuh, which is pada saya itu adalah sesuatu yang mustahil, ataupun mereka mahu mendapatkan mutual agreement di antara pemain dan juga pengurusan untuk tempoh pembayaran. Tetapi harus diingat 1 Februari dah transfer ban. Jadi situasi pada saya singkat, tetapi mungkin tidak mustahil untuk mereka menguruskan masalah ini dengan memberikan pembayaran ataupun apa yang sepatutnya mereka lakukanlah kepada pemain-pemain Melaka United. Okey, saya pendekkan soalan sebab ada banyak saya skip. Saya pergi soalan yang keempat terus. Pemain-pemain, sudah pasti mereka akan berdepan dengan satu masalah baru. Bila gaji tak bayar, nak main dah tak boleh. Jadi, selain daripada pemain pertahanan, cerita yang kita laporkan tempoh hari, jadi pemain-pemain lain, bagaimana mereka berdepan dengan situasi ini? Ketika saingan Liga belum lagi bermula dah ada masalah. Itulah sebenarnya, ini Akbar merujuk kepada Melaka United. Okey. Itulah yang sedang kita lihat ketika ini. Dahlah masalah gaji, masalah kewangan. Lepas tu apa yang saya dapat tahu, seramai lebih kurang 16 ke 17 pemain belum lagi membuat kontrak ataupun belum lagi menandangi kontrak. Di mana saya rasa belum sampai separuh pemain-pemain Melaka United menandatangani kontrak untuk saingan musim ini. Saya tahu mungkin sudah pun ada urusan dan juga usaha untuk memastikan perkara ini selesai, tetapi itulah sebenarnya Melaka United pada saya pembukaan musim yang tidak cukup bagus dengan masalah-masalah yang melanda pada mereka ketika ini. Okey, Fina, apa akibat yang akan ataupun denda lah mungkin tindakan yang akan dikenakan kepada Melaka United andai tempoh 19 hari itu telah pun dilepasi tanpa sebarang penyelesaian? Okey, seperti yang saya katakan tadi, Akbar, 1 Februari transfer ban di mana tidak akan dibenarkan sebarang perpindahan pemain diberikan kepada pasukan Melaka United sehingga pembayaran ataupun hutang-hutang yang telah pun terkumpul tu diselesaikan secepat mungkin. Dan inilah yang akan menjadi satu lagi masalah sekiranya mereka terpaksa melewati sekali lagi pemotongan mata, dan itu sememangnya merugikan pasukan. Jika mereka, apa yang berlaku pada tahun lepas pun sudah jelas, di mana pasukan Melaka United terpaksa berhadapan dengan pemotongan mata, dan itu memberikan satu situasi yang tidak mendorong kepada pasukan ke arah yang lebih baik. Sudah pasti masalah yang sedang membelenggu mereka menjadi satu perkara, dan juga pemotongan mata menambahkan lagi demotivate pemain-pemain.
Okey, saya harap Fina akan terus mengikuti rapat isu ini, dapatkan jawapan dan kita nak tengoklah agar ada laporan terkini mengenai isu membabitkan Melaka United dalam saingan Liga Super. Okey, baik Fina, kita nak berpindah kepada tajuk perbincangan kita mengenai jadual saingan Liga 2022. Perubahan waktu. Tadi dalam grafik sebelum ni kita tengok 7.30, 8.15 dan juga 9 malam. Jadi kalau kita ikutkan kepada trend sebenarnya waktu yang mana sebenarnya yang sepatutnya menjadi pilihan MFL lah untuk saingan dimulakan? Kalau tanya pendapat saya, mungkin 8.15 adalah tempoh waktu yang cukup baiklah. Okey. Merujuk kepada keperluan dan juga kesesuaian masa untuk setiap penyokong-penyokong yang perlu hadir ke stadium. Dan jika mereka mahu menyentuh tentang kehadiran penyokong dan juga support daripada parents untuk membawa anak-anak mereka ke stadium, saya fikir 8.15 adalah tempoh yang ataupun waktu yang cukup sesuai lah. Apa yang boleh kita simpulkan di sini, sebenarnya terdapat option ya. Di 7.30 itu adalah untuk pasukan di Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi kita pun faham dengan perbezaan waktu, perbezaan waktu gelap di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung tidak sama. Jadi saya fikir itu adalah perkara yang baik yang cuba diketengahkan oleh pihak MFL. Namun kita tak boleh lari apabila tibanya waktu bulan Ramadan, kembali kepada 10 malam untuk kick off saingan. Baik, Fina, yang terakhir. Dalam laporan Fina tadi menyebut tentang tempoh untuk skuad kebangsaan. Kita ada kelayakan Piala Dunia, kelayakan Piala Asia. Tempoh 28 hari buat skuad kebangsaan itu mungkin Fina boleh perincikan. Maksud saya 28 hari itu untuk berapa kem latihan sebenarnya, Fina? Itu bergantung kepada FIFA kalender yang telah pun ditetapkanlah. Kerana apa yang saya nampak di sini, MFL mengutamakan kepentingan national agenda itu sendiri. Dan sudah pun dinyatakan oleh Stuart di mana apa sahaja perlawanan melibatkan AFF, AFC, SEA Games, World Cup Qualifier Under 23, Liga tidak diberhentikan kecuali sekiranya ia melibatkan pasukan senior kebangsaan. Dan inilah yang menjadikan mereka memberi tempoh sebanyak 28 hari untuk tahun 2022 bagi allocate sebarang kem latihan kebangsaan ataupun kalender FIFA yang telah pun ditetapkan oleh FIFA. Jadi ini adalah satu yang cukup baik. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang cuba dilakukan oleh MFL adalah untuk membantu skuad kebangsaan, dan kita juga faham ketika ini skuad kebangsaan berhadapan dengan situasi yang tidak cukup baik, dan kita mengharapkan dengan kerjasama ini mampu untuk sekurang-kurangnya melonjakkan kembali maruah skuad negara yang ketika ini boleh saya katakan tidak cukup baik. Okey, baik Fina, kami akan terus mengikuti peminat-peminat sebenarnya Twitter Fina Nasrum, nak tahu latest update terutamanya mengenai isu melibatkan pasukan Melaka United. Jangan kerekut sangat tweet tu. Terima kasih Fina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.